Dunia ni kalau kita tengok di macam ada satu pusat dan pusat ni panggil tanah jantung. So di sini Eropah, sebahagian Afrika, Asia ni dipanggil rimland, tanah lingkaran. So sama ada sebuah negara boleh dominasi dunia, dia bergantung ke mana kedudukan dia. So boleh on next. So kalau kita tengok di zaman-zaman sebelum moden ni dia sama ada di heartland ataupun rimland. Nah, rimland ni kawasan yang paling awal muncul kuasa-kuasa dominan. So Rome semua tu tadi saya tunjukkan Parsi Rome ni. Kenapa? Sebab kawasan ni dia dari segi iklim ke, sungai sumber air semua tu dia boleh melahirkan tamadun. So dari tamadun dia melahirkan empire. Dari empire dia ada kuasa besar. So sebelum zaman moden, kebanyakan empire ni, kebanyakan kuasa besar ni dia lahir daripada kawasan rimland ni. So boleh faham? So cuma rimland ni dia ada orang kata limitasi sikit. Kenapa? Sebab dia kalau kita tengok geografi ni, sebab sebelum zaman moden ni dia tak ada jet berjuang, dia tak ada tank, semua naik kuda, berjalan kaki, tentera jalan kaki semua ni. So geografi ni dia jadi halangan. So katakan tentera Islam dia boleh serang Rom di sini, dia serang Parsi di sini, tapi kalau dia nak ke Asia Tengah ni dia jauh sangat. So dia nak perluaskan kuasa tu dia paling jauh boleh pergi ke sini. So ini lima kawasan yang dia boleh dominasi. Begitu juga dengan kerajaan di China ni. Pusat mereka dekat sini. So kalau mereka nak perluaskan kuasa itu paling jauh sampai sini lah sebab teknologi tak. So sampai ke sini. So next. Sebab tu kalau kita tengok Rome, walaupun dia besar, dia hebat, dia paling jauh dia sampai sini sebab dia pusat kat sini. So dia paling jauh dia tak boleh sampai ke Asia Tengah. Begitu juga dengan Empire Han, Empire Tang, dia pun tak boleh sampai ke lebih jauh dari Asia Tengah. Dia ada limitasi dia. Next. Sama lah, macam kerajaan Islam sama. Dia ada limitasi dia tak boleh nak pergi lebih jauh. Sebab limitasi geografi yang tentang. So dia dua ada kuasa yang wujud serentak pada zaman abad ke-7 dan abad ke-8. So dua ada kuasa ni. Dan mereka pernah bertemu dengan Arab ni. Pernah berperang. Tapi inilah limitasi mereka. Islam berada ke timur, China berada ke barat. Sebab limitasi geografi ke atas perluasan kuasa negara. Next. Cuma tadi kita cerita pasal rimland. Nah selain rimland ada satu lagi cara nak perluaskan kuasa dia bagi heartland. Heartland ni kawasan ni. Kawasan ni dia ada satu kelebihan tu ya. Apabila kerajaan yang berasal dari sini dia nak perluaskan kuasa, dia boleh ke semua arah. So dia tak ada halangan yang macam tadi, kena dihalang oleh gunung sini, gunung sana, tanah tinggi sini, tanah tinggi sana. Dia ke semua arah. Daripada padang rumput ni, dia ke semua arah. Ke barat dia boleh capai Eropah, ke selatan dia boleh capai Asia Selatan, Timur Tengah, ke timur dia boleh capai China. So kerajaan mana dia berjaya memanipulasi kelebihan heartland ni. Next. Mongol. Dia berasal di sini. So dari sini dia perluaskan kuasa sampai ke Eropah, ke Timur Tengah, ke China. Ini semua akhirnya dia menakluk. So kalau dia tak dikalahkan di air jarum ni, dia dah sampai Afrika semua tu lah. Tapi dia dihalang. Di Eropah pun sama. Dia terhalang. Lebih kalau ikutkan kedudukan geografi tu, dia boleh menguasai semua ni. Semua orang Mongol dia ada lah macam-macam masalah. Semua cerita dalam buku ni. Mereka masa nak menakluk Eropah tu, tiba-tiba Khan, pemimpin tertinggi mereka tu mati. So dia kena patah balik. Tak boleh nak keluarkan kuasa ini. So faham lah. So teori tapi kalau kita faham teori-teori ni, kita baca sejarah geopolitik ni, kita berasa seronok. Kita macam, rupanya begitu. Dia dah ada insight. Suatu soalan ni. Rasa tiba-tiba macam kena scam kan. Cerita perang dunia ketiga. Tiba-tiba cerita pasal sejarah ni. Belum lagi kita cerita background sebagai teori. Background geopolitik lah teori dia. Ya. Itu zaman moden tidak? Sekarang kita beri zaman moden. Abang tanya tidak man. Abang tanya Nusantara pula macam mana? Kenapa Nusantara tak ada kelebihan macam geografi yang lain ni? Sebab Nusantara tu kalau kita tengok geografi dia, semua dia agak berpecah. So macam
kepulauan Melayu ni pun pecah-pecah macam-macam pulau. So dia tak dapat nak wujudkan satu kerajaan terpusat atau centralized yang kuat. So tanpa ada kerajaan yang kuat, dia tak boleh nak perluaskan kuasa. So sebelum nak perluaskan kuasa kena jadi kuat dulu. Macam Mongol juga. Sebelum tu mereka hidup dalam macam-macam suku. Selepas Genghis Khan menyatukan mereka, baru mereka boleh perluaskan kuasa. So India pun sama. So, India dulu dia selain zaman Maurya, selain zaman Gupta tu, dia susah nak bersatu. So dia tak boleh nak perluaskan kuasa keluar. China pula dia sentiasa bersatu. Jadi dia melahirkan sekurang-kurangnya 3 adik kuasa dalam sejarah. Han, Tang, Ming. Itulah. Orang ada geografi adalah takdir dia. Menentukan apa potensi sesebuah negara untuk jadi kuasa besar. Kalau tanya, Melaka dulu ada potensi untuk jadi centralized power tak? Dia agak centralized, cuma dia sebab geografi dia pun cuma regional power orang kata. Di ASEAN tu dia kira kuasa yang hebat lah Melaka. Tapi kalau nak banding dengan kerajaan lain, Uthmaniyah, Mamluk ke, dia kira kuasa kecil. Ada beza ke Mongol dengan Tatar? Dia sama, lebih kurang sama. Dia cuma Tatar ni dia biasa orang Eropah yang pakai dan orang Arab yang pakai. Tapi Mongol dia orang tak panggil diri sebagai Tatar. So tak tahu kenapa istilah Tatar pergi ke Eropah dan Arab. Okey, bersambung Bersambung. So ni zaman dulu sebelum zaman moden. So next. So selepas Mongol dia ada lagi satu kerajaan yang mewarisi kelebihan heartland yang orang panggil tanah jantung Empire Russia. So Russia ni dia asal usul dia dekat sini je kat sekitar Moskow ni. Tapi selepas dia abad ke-16 500 tahun yang sebelum ni, dia berjaya perluaskan kuasa dia sampai ke inilah Siberia, Alaska pun dia kuasai, ke Asia Tengah, lepas tu ke Eropah. Tapi sebabkan waktu tu ada banyak kerajaan yang kuat di Eropah, dia tak boleh nak ke barat lagi. So itulah. So Russia ni kita boleh panggil dia sebagai pewaris kepada Mongol sebab dia memang dia ambil alih peranan Mongol tu. So menguasai heartland, hampir mendominasi seluruh kawasan Eropah, Asia, Afrika. So selepas dan ketiga kebangkitan Russia ni next. Kat sini pula berlaku satu perubahan besar dalam betul sejarah. Raja, orang tanya tadi, betul ke Raja Rusia sepupu dengan Britain? Sepupu ada betul, tapi itu zaman abad ke-19, hampir dengan perang dunia pertama dah. So dia kira masa zaman akhir-akhir. Tapi asal usul Russia ni dia tak ada kaitan sangat dengan Raja Britain ni. Okay. So ni pada zaman moden iaitu abad ke-16 17 ni, wujud kuasa-kuasa maritim orang kata di Eropah Barat. So bermula dengan Portugal, Sepanyol, Perancis, Belanda, Britain, England. Dari mereka mengubah. So sebelum tu semua adik kuasa, semua empire ni dia tertumbuk kat sini. Ni semua kawasan dia. Mereka berjaya macam cipta dunia baru orang kata. Mereka pergi ke Amerika, pergi ke Afrika yang tak pernah dicapai oleh kerajaan dulu. Mereka ke bawah, lepas tu mereka menguasai kerajaan dari melalui lautan. So dulu semua kerajaan Mongol ke, Russia ke, Rom ke, Islam ke, mereka melalui darat. Tapi kuasa Eropah ni mereka orang kata change the game, ubah game tu. So mereka berjaya menguasai dunia-dunia di luar Eropah ni menerusi laut. So next. So menjelang abad ke-19 sebelum perang dunia pertama ni, habis satu dunia mereka dah kuasai. Tinggal beberapa macam China, Jepun, Siam, Uthmaniyah, Iran, Ethiopia ni je yang tak dikuasai oleh negara Eropah. So merah ni British. So British dia ada kelebihan dia, berjaya mencipta empire terbesar dalam sejarah manusia. So ni Russia. Nampak Russia dia ada masalah, dia nak keluar, dia tak boleh nak bina jajahan di luar Eropah sebab dia tak ada capaian ke laut. So Perancis biru ni sebahagian besar Afrika Barat, Madagaskar, Indochina, Vietnam, Laos, Kemboja ni Perancis.
So inilah keadaan dunia sebelum perang dunia pertama. Kau ada soalan sampai sini? Ada soalan? Pasal ni ya, yang geopolitik kita tunggu ujung-ujung. Ada ujung lah. Semua kita faham sikit sejarah ni baru kita faham. So apabila kau boleh lah next. So apabila dia pun boleh skip. Soalan? Okey, sila. So kenapa berlaku perang dunia pertama? Okay, perang dunia pertama ni basically kuasa-kuasa Eropah tadi ni mereka nak merebut kuasa. So tadi saya ceritakan British dia cipta empire terbesar. So ada negara yang tak puas hati dengan British ni iaitu Jerman. So Jerman ni dia bangkit agak lewat sikit. So dalam buku ni ada cerita macam mana dia menjadi sebuah negara pada abad ke-19. Sebelum tu tak ada negara Jerman. So abad ke-19 tahun 1871 baru muncul sebuah negara yang namanya dia Jerman. So Jerman dia rasa dia dah bangkit kan, dia dah negara yang hebat, tapi dia tak ada jajahan. Dia ada beberapa jajahan, Togo, Kamerun, Afrika Barat Daya Jerman, hari ini Namibia lah orang dia. Lepas tu ada Afrika Timur Jerman, Tanzania. Lepas tu ada beberapa pulau lah Pasifik ni. Papua New Guinea ni ada, dulu utara, bahagian utara ni dia Jerman. Ada beberapa. So Jerman rasa tak cukup, tak puas hati. So apa dia boleh buat? Dia kena cabar Jerman. Cabar British. Sebab dia nak perluaskan kuasa dia. So dia keperluan ekonomi dia, nak jalan industri dia, nak sumber. Tapi British control semua. So Jerman rasa tak fair lah. Ini semua pegang, bagilah sikit Jerman kata. So Jerman lancarkan perang dunia pertama. Bukanlah dia lancar sangat, tapi sebabkan cabaran dia terhadap British tu menyebabkan British takut dengan dia buat pakatan dengan Perancis, dengan Russia. Jerman pula buat pakatan dengan Austria, Uthmania, Bulgaria. So akhirnya perang meletus. So next. So inilah keadaan perang dunia pertama. So Jerman, Austria-Hungary, Bulgaria, Uthmania ni satu geng. Panggil Central Power sebab mereka kat tengah-tengah Central. Jangan orang salah faham, dia ni perang dunia kedua. Ni perang dunia pertama. Dia ni bawah Hitler dia katanya. Oh, Hitler. Bawah misal kontok dia. Misal kontok. Ni bukan misal kontok, ni perang dunia pertama. Tapi lebih kurang sama je sebab Eropah kata so Jerman dulu dia besar. Dulu tak ada Poland tau. Poland ni tak ada. Dia Jerman Timur ni adalah Poland hari ni. So Austria-Hungary ni gabungan semua Austria-Hungary, Czech, Bosnia semua dalam tu, Austria-Hungary. So punca dia kenapa berlaku perang dunia pertama? Sebab orang kata sebab kena apa? Yang putera Austria-Hungary ni kena bunuh. Itu cumalah pencetus. Tapi sebenarnya dua blok ni, yang blok dua pakatan ni mereka dah lama lah nak perang. Cuma tak ada alasan, tak ada peluang, tak ada pencetus. So pada satu hari, masa Jun 28 Jun 1914. So putera mahkota Austria-Hungary ni dia pergi melawan kawasan di Bosnia, Sarajevo. So kenapa? Tapi Bosnia ni dia satu kawasan yang sensitif orang kata. So ada negara Serbia ni, dia nak satukan dengan Bosnia. So dia anggap Austria-Hungary ni penjajah, rampas kawasan Bosnia tu. So mereka bunuh Franz Ferdinand. So selepas tu Austria-Hungary dia marah kenapa Serbia buat macam ni. So mereka minta Serbia anggap siapa yang terlibat dan serahkan kedaulatan kepada Austria-Hungary. So Russia dia marah sebab dia ada hubungan yang baik dengan Serbia. Dia anggap Serbia ni adik dia. So dia marah, dia kata kalau Austria berani sentuh Serbia, dia akan perang dengan dia. Apabila Austria-Hungary, apabila Russia bagi ancaman macam ni, Jerman backup. So Russia istihar perang dengan Jerman, Perancis masuk, akhirnya British pun masuk. So inilah punca perang dunia pertama. Dia berlaku sebab ada pakatan yang perlu defense satu sama lain. So Jerman dia tak boleh biarkan Austria kena serang dengan Russia. Perancis tak boleh biarkan Russia kena serang dengan Jerman. British tak boleh biarkan Perancis diserang oleh Jerman. So akhirnya mendorong mereka semua untuk berperang. Uthmania susah kat situ kenapa? Uthmania sebab dia tak wajib pun nak join perang, tapi dia masuk sebab dia sebelum tu dia bermusuh dengan Perancis dan Russia, terutama Russia. So dia rasa kalau dia menang, dia boleh rampas balik tanah dia yang dikuasai oleh Russia.
dan juga Perancis. British dia cuba nak halang Uthmania untuk join perang tapi tak jadi. So itulah Uthmania dia pilih jalan tu. So akhirnya Pakatan kalah, dia jatuh. So ini semua cerita dengan detail dalam buku Ahli Kuasa. Beg kuning ada. Beg kuning. Next. So ini selepas Jerman dia kalah dalam Perang Dunia Pertama. So dia kena serahkan banyak tanah dan rakyat dia tak puas hati, akhirnya bawa kepada gerakan Misai Kontok tu. So inilah. So akhirnya Misai Kontok lancarkan perang sekali lagi, dipanggil Perang Dunia Kedua. So sebenarnya perang pertama kedua ni dia ada kaitan dengan permusuhan antara British dan Jerman. So yang kedua ni berlaku sebab Jerman dia tak puas hati. Dia kalah, dia hilang banyak tanah, dia hilang kedaulatan. So dia bangkit semula, di bawah Misai Kontok tu hampir menguasai seluruh Eropah, hampir. Kecuali ni Switzerland yang semua ni neutral, Switzerland, Portugal, Spanyol. Soviet dia terpaksa berdamai dengan Jerman. Soviet ni Rusia yang dah komunis. So tapi Jerman, Misai Kontok memang dia benci komunis, tapi dia sebab dia dah nak ulang kesilapan masa Perang Dunia Pertama. Dia kena perang yang dua. So dia berdamai dengan Soviet, dia serang Perancis dulu, dia menang, dia kontrol kawasan utara Perancis. So kawasan yang kelabu gelap ni dia directly under pengaruh Jerman. Yang ni pula macam sekutu lah, negara sekutu Itali, Hungary sebagainya. Tinggal Britain perang sorang-sorang. Sebab tu Britain dia cuba nak tarik masuk sebuah lagi negara yang waktu tu dia tak terlibat pun dalam semua perang ni, iaitu Amerika Syarikat. Next. So inilah lepas Amerika masuk, sebab Jerman dia buat pakatan dengan Jepun semua tu kan, dan Jepun pula dia pergi serang Pearl Harbor Amerika Syarikat. So akhirnya Amerika masuk dalam perang ni. So dengan pakatan Britain dengan Amerika ni, mereka berjaya tutup semua jalan laut. So basically Perang Dunia Kedua ni adalah perlawanan antara kuasa darat dengan kuasa laut. Nampak? Biasa orang tak nampak, tapi kalau baca buku ni boleh nampak. So dia basically Germany dia nak keluar tak boleh. Sebab dia keluar dia kena sekat dengan Britain. Jepun pun sama. Dia awal-awalnya dia power lah. Dia boleh serang Amerika, tapi akhirnya dia kena sekat. Dia tak boleh keluar. So akhirnya Amerika Britain ni yang macam kepung dia dari luar. Salah satu-satunya cara Jerman dan Jepun nak menang Perang Dunia ni adalah melalui darat. So mereka kena sampai ke India dan Jerman kena sampai ke Timur Tengah. Baru mereka boleh menang, tapi akhirnya tak berjaya. Sebab dua pakatan ni dah lancarkan serangan dari laut dan kepung dua kuasa ini dari luar. So nampak tak? Sejarah ni dia lawan antara kuasa darat, kuasa laut. So di zaman moden kuasa laut dia ada kelebihan sebab dia boleh kepung negara darat ni dari luar. So siapa yang kuasai lautan dia akan jadi ahli kuasa. Walaupun zaman moden, tapi Soviet dia buktikan negara darat pun boleh jadi ahli kuasa. Next. Next lagi. Aku tak nak yang sebelum tu. Ini skip dulu. So lepas Perang Dunia Kedua tamat, so Amerika Syarikat lah gantikan British sebagai kuasa dunia utama, ahli kuasa nombor satu. Sebab Amerika Syarikat ni kedudukan dia sangat strategik. Tak ada negara lain yang strategik macam Amerika. Dia boleh sampai mana-mana dia untuk ke mana-mana pun boleh. So dia boleh gerakkan tentera dia melalui laut. So dia ada 7 armada orang kata. So mana-mana dia boleh pergi. Dia baru-baru ni dia bom Iran ni. Dia guna lawan ni lah. Dia hantar bomber dia ke Guam. Lepas tu travel sini ke Diego Garcia. Lepas tu baru masuk ke Iran. So dia nak pergi mana-mana pun boleh. Amerika sebab kedudukan dia terbuka. So dia nak capai laut, dia ada pangkalan di semua tempat ni. Itu yang menjadikan dia sebagai kuasa utama selepas Perang Dunia Kedua. So next. 7 armada. 7 armada. Yang ketujuh tu di sini dekat dengan ASEAN ni. Dia ada 7 armada. So inilah
kedudukan semasa orang kata perang dingin, iaitu perlawanan antara Amerika dan Soviet. So Soviet dia nak mencabar Amerika. Dia guna inilah pendekatan darat. So dia nak menyebarkan kuasa dia keluar menerusi darat. So dia nak ke Afghanistan, ke China. Amerika pula dia guna logik kuasa laut. Dia nak kepung benua Eropah, Asia, Afrika ni dari luar. Faham logik dia. So akhirnya siapa menang? Amerika juga. So di zaman moden memang kata orang kata siapa yang kuasai lautan terbuka ni dia akan jadi ahli kuasa. So sehingga hari ini tak ada siapa boleh cabar Amerika dari laut. Ada yang tanya, armada ni tak kacau kedaulatan negara lain dia. Kedaulatan dia macam mana dia kata dia buat pakatan. So, dia dengan Jepun dia ada pakatan, dengan Korea ada pakatan, Filipina ada pakatan. Tapi sebenarnya orang argue lah, jadi sekutu kepada Amerika ni sebenarnya macam menggadaikan kedaulatan juga. Itu antara argumen dia. Ke Jepun pun ada orang kata sampai bila kita nak kena jadi sekutu kepada Amerika. So itulah argumen dia. Tapi ada orang kata sebab zaman perang dingin ni, sebab mereka bimbang dengan komunis, so mereka tak suka Soviet, so mereka anggap berkawan dengan Amerika lebih baik daripada dijajah oleh Soviet. So negara-negara ini mereka jadi sekutu kepada Amerika. Boleh lah. So ni selepas ni tak pernah skip. Tapi semua ada cerita dalam buku ni. Kenapa saya tunjuk Ni lepas apa? Ni lepas perang dingin. So selepas perang dunia kedua ni dia tak ada perang dunia ketiga. Kenapa? Sebab dari Soviet tu. Sebab selepas perang dunia kedua ni kita masuk dalam zaman yang dipanggil zaman nuklear. So disebabkan ada nuklear ni dia tak berlaku perang dunia ketiga. Tu antara sebab utama dia. Sebab Amerika dia negara pertama yang ada nuklear. Tapi pada 4 tahun selepas Amerika mencipta bom nuklear yang pertama, Soviet iaitu Rusia yang dah komunis ni, dia pun ada bom nuklear. So bila ada nuklear ni dia tak boleh berperang, sebab kalau berperang salah satu negara dia guna nuklear, yang negara yang lawan tu akan balas dengan nuklear. So itu akan bawa kepada kemusnahan mutual, saling memusnahkan satu sama lain. Sebab tu tak ada perang dunia ketiga. Tapi antara Amerika dan Soviet ni mereka berperang secara proxy, perang dingin, perang propaganda. Tapi macam mana pun mereka tak bertemu secara langsung. Itu sebabnya tak berlaku perang dunia ketiga sampai hari ini. Bolehlah skip yang ni. Okay, so walaupun orang kata Soviet dah jatuh selepas perang dingin ni, Amerika dia tetap nak pastikan dia boleh kontrol kawasan Eropah, Asia, Afrika ni. Sebab Amerika ni dia tak bubarkan pakatan dia kat Eropah, NATO semua ni. Dia tak bubarkan pakatan dengan Australia, Jepun, Korea ni. Dia nak kekalkan sebab dia masih anggap Russia dan China ni sebagai musuh dan pesaing utama dia. Dan benda itu sampai ke hari ni pun. Tak kira zaman Bush ke, Obama ke, Biden ke, Trump ke, semua sama. Mereka guna logik yang sama. Nak halang dua negara ini daripada memperluaskan kuasa mereka. So dari di Eropah inilah sebab tu dia ada, kalau kita lihat yang Amerika ni dasar luar ni biasanya dia ada 3 fokus. Eropah, Timur Tengah dan Asia Timur. Dan biasanya Presiden Amerika ni dia hanya boleh fokus 2 benda je. Sebab nak fokus 3 ni dia akan menghabiskan banyak sumber kewangan, ketenteraan, sumber kemanusiaan. So dia hanya boleh fokus dua saja. Dia fokus ke Eropah di Asia Timur. Kita mula dengan Bush dulu. Bush juga. Bush dia fokus mana? Dia paling penting dia Timur Tengah. Bagi Bush ni dia paling penting adalah Timur Tengah. So dia Israel, Afghanistan, Iraq, dia ada plan nak serang Iran juga tapi tak jadi, tak sempat. Tapi fokus dia Timur Tengah dan juga Eropah. Di Eropah, Bush dia perluaskan NATO untuk tekan Rusia. Waktu tu Rusia tak kuat lagi, so tak boleh buat apa lah. So dia perluaskan NATO. So di Asia Timur, Bush dia tak bagi fokus sangat. Sebab tu China dia boleh bangkit di zaman Bush.
Tapi lepas Obama naik, dia tukar fokus pula. Obama kata Timur Tengah ni menyusahkan. So dia nak keluarkan tentera dari Iraq. Dia keluar tentera dari Iraq, dia keluar tentera dari Afghanistan. Dia plan lah tapi tak buat. Dia nak fokus ke Eropah dan Asia Timur. Sebab tu dia buat dasar, orang bagi pivot to Asia. Lepas tu dia nak buat dasar, mula campur tangan dalam krisis Ukraine. So di zaman tu lah, dia gaduh besar dengan Putin pasal Crimea semua tu. So dia tak fokus sini, dia fokus Eropah dan Asia Timur. Lepas tu Trump pula naik, dia tukar pula. Eropah dia tak fokus, dia fokus sini. Sebab tu dia mula campur tangan dalam isu Iran ni, Iran dengan Israel ni. Lepas tu Asia dia mula bagi tekanan kepada China, perang ekonomi, perang tarif. Tapi Eropah dia rasa tak kisahlah, bagilah Russia tu. Lepas tu Biden naik, dia tukar lagi. So Biden dia ikut logik Obama. So Timur Tengah ni dia tak campur tangan sangat. Dia fokus kepada Eropah. Dia bagi sokong kepada Ukraine. Lepas tu tekan China, teruskan perang tarif semua itu. Dan sekarang Trump naik balik, fokus dia adalah kembali Timur Tengah dan Asia Timur. So kat Asia Timur ni kita tahu dia nak sekat China dengan tarif, dengan sekatan teknologi semua tu. Timur Tengah, apa dia nak buat? Dia sebenarnya nak pastikan Amerika akan kekal dominan di sini. Dan Israel ni jadi orang kata anak catur dia untuk jatuhkan semua negara yang berpotensi untuk menggugat kepentingan Amerika. So apa yang berlaku pada hari ini, orang kata perang sini sana macam nak menuju ke akhir zaman, kiamat ni sebenarnya hanyalah sebahagian daripada orang kata power play Amerika Syarikat. So dia sebenarnya tak sampai pun nak ke perang dunia ketiga tahap. Even sebab orang kata dia punya plan lebih besar. Nampak? Dia punya game lebih besar. Dia bukan sini je. Kita baca berita ni macam kita fokus sini, kita ingat benda yang berlaku di sini akan membawa kepada perang dunia. Tapi sebenarnya kat sini dia ada game yang dia tersendiri. So semua ni Amerika tak lakukan dengan Afrika, itu masalah dia sebab dia anggap taklah penting sangat. Sebab tu China boleh masuk. China punya strategi, dia orang kata strategi ikutlah, dia macam potong. So Amerika nak tekan dia dari sini ke sini, so China dia ikut sini. So China yang fokus kepada Afrika. So sekarang apa-apa je negara Afrika ni dia akan ikut China. So dia China kira macam jadi pemimpin kepada Afrika. So ini strategi China. Amerika Latin pun China dia mula masuk. So dia baik dengan Brazil, baik dengan Colombia semua tu. Dan itu yang jadi Trump dia bimbang dan dia mula nak control Amerika pula. So dia adalah berlaku persaingan kuasa di semua benua ni. Okey dah, boleh lah kita boleh cerita pasal apalah yang contemporary, yang benda yang berlaku pada hari ini, sebab inilah dia punya big picture. So Trump kenapa dia sokong Israel dengan begitu agresif, sebab dia nak mencaturkan semula orang kata geopolitik dan Eropah, Asia, Afrika ni. So dia nak pastikan Amerika terus kontrol kawasan ni supaya dia boleh fokus game antara Amerika dengan China. So sebenarnya orang kata game yang utama adalah antara Amerika dengan China. Ini hanyalah sebahagian daripada orang kata supporting lah. Kalau ada kategori berlakon ni kira supporting punya part je. Main plot ada sini. Sebab China sahaja yang boleh menggugat kedudukan Amerika sebagai kuasa utama dunia. Boleh buka keluar soalan. Masih tengah-tengah. Dia tak boleh terlalu ke China, terlalu ke Amerika pun tak boleh. Sebab dua-dua ada penting. Kalau kita terlalu ke China ni, habislah kita punya kepentingan ke Laut Cina Selatan semua ni. Tapi kalau terlalu ke Amerika, jadi kita pun susah nak buat nak trade, nak buat ekonomi dengan China semua tu. Apa kaitan Iran dengan Israel dengan Malaysia? Apa kaitan? Israel boleh. Ada orang tanya, ni ada PTA. Kita ada PTA tak waktu ni?
TPPA ya, Malaysia antara negara TPPA. Cuma lepas Malaysia sign, Trump dia tarik Amerika keluar. So TPPA ni jadi tukar nama lah. Dia ada sampai hari ni pun Malaysia sebahagian daripada Omega CPTPP. Masih konsep yang sama tapi tak ada Amerika. Sebab awalnya Amerika nak buat ni sebab nak lawan pengaruh ekonomi China. Tapi Amerika sendiri bawa Trump ni dia tarik Amerika keluar. Silakan tu aku zaman-zaman nak sign kan pernah ada kita jual negara. Kita jual negara dulu sampai protes macam-macam lah kat parlimen. Ada kita jual negara kalau kita masuk Kita tengoklah apa perspektif kita sebab kalau berdasarkan apa yang kerajaan cakap pada waktu tu kita nak mengimbangi pengaruh ekonomi China sebab asyik berdagang dengan China aja. Kita kena pelbagaikan. So nak Amerika tu dibagi ruang untuk kita pelbagaikan, diversify. Tapi itulah last benda pun tak jadi kan. Ada kaitan tak dengan agenda Great Reset? Great Reset ni susah cakap ni. Sebab orang kata dia macam ada konspirasi apa elit global nak bentuk semula dunia apa selepas Covid kan. Tapi sebenarnya Great Reset ni kalau kita baca Great Reset yang World Economic Forum lancarkan dokumen tu, dia benda general dia tak adalah apa konspirasi besar tapi disebabkan kita tak faham geopolitik dunia ni, kita anggap dunia ni dikawal oleh elit global, kumpulan rahsia, Freemason, World Economic Forum. So kalau korang baca buku ni, dia boleh ubah sedikit persepsi kita pasal kenapa berlaku konflik semua ni. So kalau kita tak faham semua apa latar belakang geopolitik ni, kita akan anggap dunia ni macam dikawal oleh kuasa-kuasa tertentu untuk agenda yang tertentu. Apakah agenda Soros dalam mempengaruhi geopolitik dunia? Sebab itu masalah bila kita cerita pasal geopolitik mesti ekonomi apa Economic Forum, globalist, elite, Soros, apa dengarlah semua teori konspirasi ni dia dah terlalu kuat sampai dia jadi mainstream lah. Kita cerita geopolitik ni macam lain pula, dia macam mencabar mainstream pula. Soros ni dia sebab dia ni seorang yang berideologi demokrasi. So dia dulu selepas dia kaya ni, dulu Soros ni orang miskin juga. So lepas dia asal Hungary. So dia pergi ke dia pindah ke UK. Kat situ dia jadi investor lah, dia jadi pelabur yang hebat. Lepas dia kaya, dia asaskan apa orang kata Open Society Foundation. Dia nak promote demokrasi. So pergi ke negara yang authoritarian macam China ni, dia nak promote demokrasi. Sebab tu orang kaitkan dia dengan macam konspirasi lah, dia macam nak sebarkan apa kuasa Amerika apa melalui demokrasi semua itu. Tapi dia tak adalah macam orang kata ada kuasa penentu. Sebab teori konspirasi ni cerita Soros semua ni seolah-olah dia ni macam ada kuasa menentukan apa yang akan berlaku. Tapi kita tengok Soros, dia kena pandai juga dengan apa Elon Musk dalam Twitter, dia kritik Soros. Kalau Soros dia betul kuasai semua benda ni, macam mana Elon Musk dia boleh kritik Soros? Sebab kata apa elit global ni dah kawal semua kan. Kenapa Korea Utara ada nuklear tak diserang tetapi Iran buat nuklear diserang pula? Sebab Korea Utara dia lepas buat baru negara kuasa besar ni tahu. So dia buat terkejut pada 2006 tiba-tiba Korea Utara umumkan dia buat test ujian. So tiba-tiba breaking news, North Korea test the nuke. So semua terkejut. Tak boleh buat apa lah. Korea Utara tak ada nuklear. Dia beza dengan Iran. Dia baru buat penggayaan uranium. Dia baru start je. Dan negara barat ni dah mulalah kena sekatan macam-macam. So bezanya Korea Utara dia buat semua tu cover, rahsia. Orang tak tahu. Tapi Iran tak buat diam-diam. Tak boleh diam. Sebab Iran ni dia dikelilingi oleh semua negara yang sensitif dan strategik. Pakistan tu sekutu Amerika. Semua apa perisik Amerika dia boleh tahu apa yang berlaku di Iran. Semua Iran ni terlalu sensitif. Kat sini pun Arab ni semua sekutu Amerika. So Iraq, Turki, so dia dikelilingi oleh semua negara yang boleh pantau dia. Semua kuasa besar boleh pantau dia. Korea Utara sangat isolated. Dia tutup pintu pula. Iran dia tak tutup pintu. Pelajar dia pun datang belajar kat UIA. So dia negara yang terbuka, sempadan buka. Itu membolehkan
Perisik senang nak masuk, nak cari maklumat pasal Iran. Korea Utara dia tutup semua. So apa dia buat orang tak tahu. Sebab tu dia boleh berjaya, sehingga dia berjaya, tak ada orang kacau dia. Okey. Selain iPad lobby mana yang berkuasa dekat Amerika dan berkaitan dengan saya? Is several. Oh, tu lepasnya. Nanti kena ban. Berapa kali iPad. Setakat ni iPad ke? iPad paling berpengaruh. Selain tu adalah sikit Arab lobby. Di zaman dulu lah perang dingin ada Taiwan lobby orang ada. Taiwan ni dia lobby Amerika untuk kekal lawan China. Taiwan lobby. Dia siapa-siapa lobby. Armenia lobby pun ada. Orang Armenia ni boleh tahan kaya juga Amerika ni. So golongan professional lawyer lah, lawyer ramai orang Armenia. Armenia ni contoh macam Kim Kardashian ni, ayah dia lawyer yang famous. So Armenia lawyer lobby ni dia tak ada lah lobby nak control Amerika tapi mereka lobby untuk Amerika iktiraf genocide Armenia. Itu antara isu yang mereka perjuangkan. Turki. Ya, sebab Armenia dan Turki ni tak ngam-ngam. So lobby Armenia ni mereka bawa isu ni. So siapa-siapa je boleh jadi lobby kat Amerika ni. Ya betul. Armenia ni siapa-siapa kalau ada duit boleh ada pengaruh di Amerika dalam sistem politik Amerika. So yang paling berjaya Yahudi lah. So benda itu kita kena, walaupun kita benci yang Zionis ni, mayonis ni tapi kita kena kagum juga dengan dia ni, betapa orang kata betapa bersatunya mereka dalam memperjuangkan agenda mereka. Arab lah, tadi Helmi tanya apa yang berlaku dengan Arab Islam ni. Orang Arab Islam ni lepas mereka kaya, mereka ada fikir pasal agama bangsa. Tak ada. Ada kawan Iraq lah, ada pasal sejarah sana, kata dua unit. Ya betul, itu masalah dia. Orang Arab Islam ni lepas kaya apa mereka buat? Macam orang Arab teluk Arab ni, lepas kaya apa mereka buat? Pergi bela harimau bintang, bawa kereta Ferrari macam-macam lah, Lamborghini. Itu orang Arab Islam lepas kaya, benda pertama yang mereka fikir. Orang Yahudi yang macam Rothschild, dulu lepas mereka kaya apa mereka fikir? Kita nak mula perancangan kembali ke tanah suci. Cara fikir begitu. Bang, kalau FPDA kena kacau dan kalah dalam perang, adakah Ratu akan turun FPDA? FPDA? Apa? Five Powers tu. Yang Malaysia, Singapura tu. Betul ke? Apa kalau FPDA kena kacau, Ratu akan turun juga tak? So FPDA dia bukan bakatan ketenteraan. So Malaysia dia tak ada bakatan, masalah dia. So Malaysia ni negara neutral yang tak ada bakatan. FPDA ni Australia, New Zealand, Malaysia, Brunei, Singapura. So apa mereka buat? Lebih kepada konsultasi orang ada. So katakan Malaysia diserang, so FPDA ni mereka akan bermesyuarat. Konsultasi apa yang kita kena buat. Itu je lah. Dia tak ada bantuan ketenteraan semua. Tak ada NATO semua tak terlibat. Sebab tu Malaysia kena berhati-hati dalam dasar luar dia. Sebab dia tak ada sekutu. Kalau Malaysia diserang, tak ada negara yang wajib pertahankan Malaysia. ASEAN ada pakatan ketenteraan tak? Tak ada. So, ASEAN ni pasal ekonomi je. So dalam pasal ketenteraan ni memang kita tak ada dasar yang sama. Kenapa Israel boleh buat nuklear? Senang lah cerita sebab dia disokong oleh Amerika Syarikat. So kalau disokong oleh Amerika Syarikat buat apa pun boleh. Itu je lah sebab dunia ni ditentu oleh kuasa besar, adik kuasa. So dia nak buat apa pun boleh. Iran dia bermusuh dengan adik kuasa, dia bermusuh dengan Amerika Syarikat. So apa dia boleh buat? So apa yang dia nak buat tu Amerika akan halang. Ada lagi ke? Tak ada ni background untuk hiasan. Kita jawab soalan. Tidak ada makanan jentera. Asia. Kenapa ASEAN tak buat? Apa yang menghalang ASEAN ada pakatan jentera sendiri? Sebab nak buat tu dia kena ada satu negara jadi ketua. So negara Eropah dulu pun tak ada pakatan. Siapa yang buat? Amerika Syarikat yang paksa mereka buat. Sebab Amerika Syarikat lebih kuat dan waktu tu ada ancaman komunis dari Russia, dari Soviet.
So dia paksalah semua negara Eropah ni buat NATO. So di Asia Tenggara ni tak ada, dia tak ada satu kepala yang paksa mereka buat satu pakatan. Yang ada Amerika juga. Amerika dulu dia pernah nak satukan Filipina, Thailand, Vietnam Selatan jadi SEATO dia panggil. Southeast Asia Treaty Organization, SEATO. Dia pernah pujuk Malaysia nak masuk tapi Malaysia tak masuk sebab nampak tu pakatan Amerika. So SEATO. So tapi akhirnya bubar juga. So dia bergantung sama ada satu negara kuasa besar yang boleh paksa semua negara join satu pakatan. So ASEAN tak boleh buat sebab semua sama rata. So Malaysia nak buat ni Singapura pantau, tak boleh lah kita tak boleh buat benda ni. So Indonesia nak buat ni Thailand kata tak boleh, idea ni tak bagus. So kalau buat nanti berebut siapa nak jadi ketua. Itu adalah halangan kalau kita tak ada kuasa besar, ada campur dengan kuasa besar, kita tak susah nak wujudkan satu pakatan ketenteraan yang sama. Malaysia ada agensi nuklear, tapi kenapa tak buat senjata nuklear? Tak kena sekatan macam Iran ni. Sebab undang-undang antarabangsa sekarang adalah hanya negara, ada 5 negara yang halal boleh buat nuklear. Amerika, Britain, Perancis, Rusia, China. 5 ni je boleh. Lepas tu yang dah lepas tu macam India, Pakistan ni dia kira haram tapi tak apalah mereka dah buat silap kita maafkan tapi dia tak boleh nak perluaskan senjata nuklear dia. Yang haram Korea Utara memang diharamkan untuk memiliki tapi dia tak kisah dia langgar. Yang ni pun ada. Tapi disebabkan Amerika backup dia boleh lah ada. So dalam undang-undang antarabangsa hanya 5 negara kuasa besar tu boleh ada nuklear. So Malaysia tak boleh buat. Ada soalan soalan menarik. Aiman, saya ada baca seorang wartawan veteran tentera yang menyatakan kalau World War III bermula, ini akan bermula di Laut Timur Selatan. Mungkin sebab kita tadi cerita ya, Perang Dunia Pertama berlaku sebab ada pakatan ketenteraan yang wajib pertahankan. So, sama dia akan berlaku di Eropah ataupun Asia, di mana dia ada pakatan yang wajib sama ada Amerika atau China pertahankan. Kat sini tak ada sebenarnya. So kalau Iran kena serang, Rusia dia boleh buat tak tahu. Tak apalah. Bukan dua ada perjanjian ni. Tak ada perjanjian pertahanan. Tak ada. Perjanjian ekonomi je. So kalau katakan Iran betul-betul kena serang, China kata tak apalah. Kita give up. Biar dia kita biar. Tak boleh buat apa. Sebab tak ada hubungan pakatan pertahanan pun. So dia tak nak ambil risiko. Tapi kat Eropah ada. So Rusia dia tak berani serang NATO sebab dia mesti akan trigger Perang Dunia Ketiga. Sebab kalau Jerman, Poland, Sweden kena serang, Amerika wajib tolong. So Amerika akan perang dengan Rusia. So mereka main kat sini je, Ukraine. So masing-masing Ukraine tak ada siapa boleh nak wajib pertahankan. So main proxy war. Kat Asia Timur ni dia pun berisiko juga sebab Jepun, Korea, Filipina, Thailand, Australia ni China tak boleh sentuh. Sebab Amerika wajib pertahankan negara ini. Kalau China serang salah satu ni, memang trigger lah Perang Dunia Ketiga. Taiwan tak. Taiwan dia, tapi Amerika, sebab tu dia sekarang orang risau pasal Taiwan ni. Sebab kalau China serang Taiwan ni, Amerika dia boleh pilih untuk tak bantu. Tapi Jepun lain, kalau Jepun, China serang Jepun ni, Amerika dia kena tolong Jepun. Tapi dia risiko pasal Taiwan ni adalah Jepun dia sangat sokong Taiwan. So katakan China dia serang Taiwan, Jepun dia buat keputusan kita kena tolong Taiwan. So Amerika kena terlibat secara tak langsung. Itu akan trigger perang besar di sini. Kat sini sebenarnya risiko paling kurang sebab dia tak ada pakatan yang wajib untuk kuasa-kuasa besar masuk. Kecuali ini dah, ini special. Tapi sebab tu lah dia berani buat semua benda. Sebab dia boleh serang orang lain tak berani sentuh dia. So dia bolehlah bermaharaja dari orang kata. Kenapa PBB tak nampak macam berfungsi? Bukan PBB ni awal macam berlupa. Sebab PBB ni dia sama ada boleh berfungsi ke tak, dia bergantung kepada wujud tak konsensus antara 5 kuasa besar tu. Sistem dia memang macam tu. So kalau 5 kuasa besar tu tak satu kepala, memang PBB tak boleh jalan. Dia sekali je, PBB 2 kali je dalam sejarah dia function sikit. Pertama kali Perang Korea. So Korea Utara serang Korea Selatan. Waktu tu Soviet dia tak hadir mesyuarat kan. So China, Amerika, China waktu tu dia diwakili oleh Taiwan. So China, Amerika, UK,
Perancis cepat-cepat luluskan resolusi untuk hantar tentera ke Korea Selatan. Dan Korea Selatan berjaya, inilah selamat pertahankan diri. Itu kali pertama PBB function. Sebab tu kalau pergi ke Korea, pergi ke Busan, dia ada tugu PBB yang besar. Orang Korea dia kenang lah jasa PBB ni. Dan kali kedua perang Teluk. Saddam Hussein dia serang Kuwait. So terus Amerika dia keras semua. So Amerika, UK, Perancis, Russia waktu tu Soviet tapi dia dah berbaik dengan Amerika, dengan China luluskan resolusi untuk halau Saddam. So 2 kali itu dia berfungsi. Sebab waktu tu Saddam berperang dengan Iran 8 tahun, 9 tahun dari 80 hingga 88. So dia berhutang banyak lah, dia hutang dengan Kuwait. So Kuwait lepas habis perang dia terus nak minta lah Saddam ni bayar balik. Saddam kata tak boleh, dia gaduh dari situ. Saddam terus serang Kuwait takluk. So dia sebab ni lah Saddam dia memang dia ni lah sebab dia ingat dia abang besar dunia Arab. So dia berani buat. So dia yang anggap Kuwait tu tak bagi muka, dia bagi serang Kuwait tu. Apakah ada kemungkinan Iran akan terang kem-kem US dekat negara jiran Iran? Dia boleh serang, cuma tu lah dia bergantung sama Amerika nak bereaksi ke tak. Dia sebenarnya macam tu, dia kenapa konflik ni dia tak jadi perang lebih besar sebab kuasa besar ni, ataupun semua negara yang terlibat ni, dia pilih apa reaksi dia. So macam kemarin ni, semalam Amerika pergi serang Iran. So Iran apa pilihan dia? Dia boleh serang balik Amerika ataupun dia serang balik adik kecil dia. So dia pilih jalan tu. So kurang sikit ketegangan dia. So apa yang akan berlaku dia bergantung kepada reaksi negara yang terlibat. Katakanlah Iran dia nak bagi kau, dia balas dendam, dia nak serang camp Amerika. Adakah Amerika dia wajib respon? Tak semestinya. Mungkin Trump ni kata tak apalah. Kita biar kita seri. Ni yang benda ini berlaku masa 2020. So, masa itu Trump dia arahkan pembunuhan Qasem Soleimani, salah satu komander dalam IRGC Iran. So lepas tu Iran dia mengamuk, dia tembak banyak peluru berpandu kepada kedudukan Amerika di Iraq waktu tu. Tapi Trump tak respon apa-apa. So habis cerita konflik tu. Ya, dia tanya, sir, in your opinion, how long Iran will close the Hormuz? Tak boleh lama sangat nak close pun. Dan dia bukan tak ada, dia close secara tak langsung lah sebab ada laporan kata dia buat jamming, ganggu kapal. Tapi dia nak tutup, katakan tutup, tak bagi kapal lalu tu, dia tak boleh buat macam tu. Even Houthi kat Laut Merah pun dia tak tutup terus, dia macam selektif lah. Dia anggap ada kapal Eropah lalu dia tembak macam tu. Itu benda yang mungkin Iran akan buat. So dia nampak kapal US lalu ke, mungkin dia bagi tembak lah, lebih kurang macam tu. Tapi nak tutup penuh, dia ada cabaran, macam-macam cabaran lah. Malam Kremlin masukkan Kremlin Rusia masukkan yang serangan US ke atas Iran tu dia buka kotak Pandora. Apa kotak Pandora yang dimasukkan? Malam Kremlin? Kan malam Rusia attack Iran. So ada yang tanya, Rusia dia cakap serangan ke atas Iran tu buka kotak Pandora. Apa yang dimasukkan oleh Rusia kotak Pandora tu? Tak terbaca pula kenyataan kotak Pandora, tapi Rusia ni semua kenyataan tu dia macam dia yang paling inilah, dia yang paling pro keamanan, paling pertahankan undang-undang antarabangsa. So mungkin dia kata Amerika dia sedang inilah mencabar kestabilan antarabangsa itu yang dimasukkan mungkin. Jadi ada yang tanya, sekarang ni dengan roket dulu berpadu tengah ke serang Tel Aviv, Israel. Ada orang tanya, Ish dekat Palestin tak buat apa-apa ke Ish? Ish sedang mereka Ish tak masuk serang ke, kacau ke? Mereka dah perang hampir 2 tahun dan mereka dah banyak terkorban dalam misi mereka. So tak boleh lah nak expect mereka nak terlibat dalam konflik kali ini lagi. So mereka perlukan masa untuk pulih, orang kata.
Begitu juga dengan kat Lubnan satu lagi tu. Dua-dua ni kena teruk tahun lepas. Kena teruk, so mereka tengah dalam fasa pemulihan. Dan tengah keadaan kat P sekarang ni, dan bantuan dah boleh masuk lagi lah. Susah mereka nak fokus keluar. Mereka lebih kepada kelangsungan hidup kat dalam buat sementara waktu. So kita tak boleh nak expect nak kepung Israel tu dari semua arah tu, benda tu takkan berlaku buat masa ni. Soalan, mana yang less evil? Rusia, China atau Amerika? Itu bergantung pada perspektif lah. Kena yang mana satu yang orang lebih suka. Tapi kalau ikut lifestyle, dia ikut ni lah apa yang kita nak sebenarnya. So ada orang sokong Russia, China sebab mereka melihat mereka ni mereka nak kekalkan kehidupan way of life yang traditional. Sebab setiap kali kalau kita baca propaganda Russia, China ni, mereka akan tekankan benda ni. Dalam dunia multipolar yang Russia, China perjuangkan ni, kita boleh kekalkan way of life kita. Orang Islam jadi Islam, orang Asia jadi Asia. Tapi kalau Amerika yang control semua, kita semua kena ikut lifestyle dia. Okay, semua kena minum Starbucks, semua kena makan McD. So kita bergantung kepada cara hidup yang mana satu yang kita nak. So baru dari situ kita majoriti orang hidup, dia tak boleh hidup tanpa sistem Amerika tu. Kita cakap pasal kita dah masuk ilmu akhir zaman dan sistem. Ya, Sheikh Imran Hossein kata ni, Dajjal ni satu sistem dia kata. Kita sekarang ni hidup dalam satu sistem yang dicipta oleh Amerika. Dan kalau kita dah biasa dengan sistem tu, kita akan Amerika ni lah yang kita kena kiblat kita anggap. Dia lebih kurang macam tu. So, kita guna sistem kewangan dia, sistem semua soft power dia, semua kita ikut. So kita akan anggap kita naturally kita akan orang kata sokong Amerika. Tapi kalau kita tak bergantung pada sistem tu, kita mungkin akan nampak Russia, China ni lebih bagus. Itu lebih sesuai dengan kita punya jiwa nationalism semua tu. Dia lagi buat cerita lagi panjang sih topik ni. Soalan menarik, Iran akan jadi Irak lepas ni? Susah juga. Iraq ni memang dia sebelum perang Iraq tu, dia dah orang kata dia boleh survive pun sebab ada Saddam Hussein. Saddam Hussein jatuh, terus Iraq dia tak boleh jadi negara lah, sebab hanya Saddam Hussein dia boleh guna kuku besi tu nak menyatukan negara Iraq tu. So lepas dia jatuh, tak ada kestabilan Iraq. Tapi Iran ni lain. Iran ni memang negara yang tak kisah siapa pemerintah pun, dia memang negara Iran. Kalau kita baca sejarah, memang dari dulu Parsi adik kuasa pertama sampai hari ni negara Iran tetap survive. Jarang nak baca sejarah Iran ni jadi huru-hara. Benar? Kalau kita baca sejarah betul. Dia memang dia macam China je sebenarnya. Iran ni dia lebih kurang macam China. Dia ada identiti yang kukuh. Rasanya macam tadi tu dalam hadis Nabi cakap, orang Iran ni kalau Betul. So, Iran ni siapa memerintah pun dia tetap Iran. Itu antara benda yang optimistik. Dia lain Iraq. Sebelum zaman moden tak ada negara Iraq pun. Kita cerita pasal Mesopotamia. Dia tak ada satu negara Iraq yang macam ni. So dia tak ada identiti yang kukuh. So dalam ada Syiah lah, Sunni lah, semua tak bersatu. Tapi Iran lain. Tak kira siapa memerintah Shah ke, Safawiyah ke, Ayatollah ke, semua sama je Iran. Iran tetap Iran. Betul. Dia tak kisah etnik sama apa pun memerintah, dia tetap identiti Iran tu terlalu kuat. So katakanlah kalau Ayatollah dia tumbang, dia tetap Iran boleh survive. Tetap boleh survive. Even kita yang jauh di Iran, kita kena pengaruhi dari tadi makanan ganda. Betul. Yang soalan menarik, ada kemungkinan rakyat Iran bangkit guling Ayatollah? Dia belum nampak lagi lah capai tahap tu. Tapi kalau perang ni berlarutan untuk masa yang sangat lama, so mungkin ekonomi Iran dia jatuh teruk, rakyat tak tahan, yang gulingkan mungkin. Tapi buat masa ni tak nampak lagi lah, sebab mereka lebih nampak apa yang Amerika buat sekarang ni macam menceroboh kedaulatan mereka. So mereka masih boleh bertahan. So even mereka ada yang tak suka Ayatollah pun, mereka akan bersatulah demi negara Iran. Okey, ada soalan. Aiman, dah nak pergi umrah?
Ada baik saya takut nanti apa ada perang berlaku dekat itu. Nak pergi umrah, boleh dia pergi umrah. Dia tak payah dia untuk dia. Itu saya tak boleh lah bagi nasihat dulu. Kita kena ikut nasihat Wisma Putra semasa ke semasa. Ya. Tapi rasanya isu pun semua orang gila-gila. Mak saya baru balik ke US memang gila-gila. Ya, Arab Saudi buat masa ni selamat lagi lah. Dia pastikan diri tak terlibat dalam konflik. Itu yang selalu konflik macam ni. Kita nampak Arab Saudi dia akan putuk Iran dan sebagainya. Betul. Tapi kali ini dia pun dia bagi solidariti pada Iran. Betul. Itu anggap walaupun kita nampak benda kecil tapi sebenarnya dia nampak macam orang kata anjakan paradigma sebab Saudi ni macam dia okey dengan Iran, dia demi perpaduan lebih besar. Walaupun dia masih tak adalah kecam Amerika secara terbuka tapi nampak Saudi ni dia fleksibel sekarang. Dia tak adalah terlalu sektarian macam sebelum ni. MBS punya MBS lah orang kata. MBS ni Muhammad bin Salman MBS. kenapa ada bahagian jual minyak kepada negara itu? Azerbaijan. Jual minyak kepada negara lain. Bukan Azerbaijan tu negara hitam tak kau tanya. Tak, Azerbaijan ni kalau nak kata negara Islam yang paling sekular, paling tak Islam, Azerbaijan dengan Albania dua ni. Dia orang Islam yang tak macam Islam. Dia orang tak lupa lah dia orang ni Islam. So dia orang tak kisah, dia orang sebab dia okey lah. Ada untung dia bagilah. Kata dia orang Islam tak bayar cukai. Ya betul. Sebab so Azerbaijan ni dia minyak banyak tapi dia tak tahu ekspor ke siapa ni lah. Kebetulan ada permintaan dan penawaran. So dia Azerbaijan lah jadi. Kazakhstan pun sama sebab dia komunis dah lama. Dia dah tak kisahlah Islam semua. Islam tak Islam. So mereka pilih itulah ada hubungan baik dengan negara ni. Ada orang tak kisah. Kazakhstan rasanya boy, Yaya tak minum. Betul. Kazakhstan ada tayang boy, Yaya tak minum. Stan ni lah. Kita je minum. Yaya. Telak Hormuz tu milik Iran pula ke? Bukan dia separuh lah. So yang utara tu bahagian utara tu Iran, bawah tu Oman. So kalau Iran sekat bahagian dia, Oman pun boleh lalu lagi tapi itulah kalau Iran halang dia adalah cara dia nak halang. Okey. Sampai pukul berapa orang tanya? Live. Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 9.40. Boleh lah 10 boleh. 9.40. Boleh lah 10 minit lagi. Kalau ada soalan lagi ya. Selamat Malaysia kalau perang dunia kedua berlaku. Kedua, dah berlaku belum? Ketiga. Dia sebenarnya yang orang bimbang pasal perang dunia ketiga ni sebab dia bimbang akan jadi perang nuklear. Sebab perang dunia pertama, kedua banyaknya negara neutral dia. Sebab negara lain perang dia jadi neutral. Contoh macam masa perang dunia pertama Belanda dia neutral. So semua negara Jerman, Perancis ni perang tu dia tak lalu Belanda, memang dia jaga neutrality tu. So dia selamat. So cuma orang bimbang kalau berlaku perang dunia yang baru antara kuasa besar. Sebab kalau kita mendefinisikan perang dunia sebagai perang antara kuasa besar, dia akan jadi perang nuklear. So kalau nuklear tak ada siapa selamat. Yalah, kalau dia tembak-tembak ni orang kata jadi efek nuclear winter. So dia akan mempengaruhi global. So nuklear ni bukan kat kawasan dia akan bagi kesan kepada satu dunia. So katakan Amerika dia tembak ke Shanghai, lepas tu China tembak balik ke San Francisco, lepas tu tembak balik nuklear tu ke Canton. Dia punya kesan nuklear tu akan melebar ke Malaysia lah, walaupun Malaysia dia tak terlibat pun. So dia kena tu lah. So itu yang orang bimbang perang dunia ketiga. Aku lagi komen nuklear tak lah panas Malaysia boleh pakai huli. Yang mungkin lah boleh dari sekarang kita buat R&D apa hoodie yang kalis nuklear. Oh, okey, soalan baik ni. Petronas akan dapat manfaat tak kalau pada ekspor minyak kalau setelah Hormuz tu ditutup? Kalau kita ikut apa sejarah yang sebelum ni, nampaklah kalau ada krisis mana tahun 2022 Russia Ukraine ada krisis kan. So Russia ni pengeluar minyak, so dia jadi harga minyak lebih mahal pada tahun 2022 tu. So pada tahun tu kalau kita baca apa
report tu Petronas memang untung banyak sikit. Tapi saya tak tahu lah macam mana untung mereka menjana untung tu. So mungkin kalau harga minyak naik tu dia akan untung banyak sikit. Tapi saya tak sure lah macam mana Petronas ni dia jana untung. Okey, dalam perjanjian FPDA kan ada British kan anggota NATO. Kalau dia yang kata British kan diam je. Tapi FPDA tak ada British? Tak ada. Kan? Ada ke? Kalau kau tak silap, Sebab dia starting sebelum tu AMDA, Anglo-Malayan Defence Agreement. Tapi lepas tu dia kena FPDA tu dia Australia, New Zealand, Malaysia, Singapore, Brunei. Nah, 5 tu dia tapi dia British tu terlibat secara tak langsung lah. Australia, New Zealand. Dia memang sekutu British. Ada tanya, berapa peratus bagi Aiman akan ada kemungkinan berlaku perang dunia ketiga? Untuk 10 tahun ni dia bawalah 10%. Bawa berapa? 10%. Oh, Tapi lepas tu tak tahulah apa perkembangan dunia. Tapi untuk masa ni tak nampak lagi walaupun orang bimbang macam ni, tapi orang kata trend tu dia masih negara yang rational. Yang cuma guna krisis ni untuk maximize power masing-masing. Bukanlah dia nak ajak nak betul-betul nak perang showdown, perang dunia ketiga. Ada orang tanya, kalau contohlah negara luar pergi bom Malaysia, boleh teruskan perang dunia ke sebab itu silap kata? Tak boleh. Di perang dunia dia akan cetus apabila kuasa-kuasa besar saling menyerang satu sama lain secara langsung. Selagi benda tu tak berlaku, selagi tu tak ada perang dunia. So dia bagi teruk jadi macam kes evergreen lah, sebab Bolehlah dia jadi gangguan, perang proxy. Tapi selagi negara kuasa besar, Russia, China, Amerika, kalau nak masukkan UK, Perancis pun boleh. Dia tak sentuh satu sama lain, dia tak jadi perang dunia. Tactical itu apa? Sebab Rusia kan nak guna apa benda dimasukkan dengan tactical itu. Tactical nuke ni dia nak tunjuk dia ada kuasa nuklear tu, tapi dia bukanlah untuk nak bagi kesan, dia bukan nak hancurkan Ukraine tu. So, dia banyak kali sebutlah dia nak guna, nak tunjuk dia punya kuasa tu, tapi tak pakai sampai hari ni. Tapi kalau dia pakai tu, orang risau dia akan makin lama makin orang kurang sensitif pasal penggunaan nuklear. So orang dia nuklear dia jadi apa ni? Bukan lagi tabu lah, dia jadi benda yang boleh terima. Akhirnya jadi normal. Ikut bacaan saudara Aiman, bagaimana Islam, negara Islam boleh bangkit dari kuasa dunia? Oh, Ikut geopolitik situasi pada hari ini. geopolitik. Saya akan hurai dalam buku. Nanti ada buku baru lah ni, Islam dan geopolitik. Antaranya dia kena wujud kesatuan antara negara Islam. Bunyi macam klise ya, kesatuan umat kena bersatu. Ada OIC, tapi OIC ni dia tak ikat. So orang OIC ni dia just pemesyuarat, sembang, buat kecam-kecam sikit habis. Dia tak ada kuasa yang macam EU, NATO. So nak bangkit semula, orang Islam kena buat sesuatu macam EU, macam NATO, yang di mana dia ada kuasa. Dia kalau katakan apa ada negara Islam terancam, mereka boleh bagi tindak balas yang jelas. Setakat ni OIC dia just kecam, kita berprihatin, kita concern, kita Jadi kalau kecam. jumpa takkan suara macam bihu dengan kalipat Itulah makan bihu, makan syarwama dia tak ada kesan. Dan nak jayakan benda tu susah sebab nak lead benda tu macam saya cerita tadi, macam NATO semua dia kena ada kepala. So negara Islam hari ni siapa nak jadi kepala itu isu paling utama lah. Turki jadi Saudi tak puas hati, ni Saudi jadi Mesir pula tak puas hati. OIC yang dimandi doa selamat. Malaysia pula buat sendiri. Betul. So far ada tak dekat Malaysia bunker yang kita boleh berlindung kalau perang nuklear berlaku? Tak pernah dengar lagi. Tak pernah. Sama Malaysia tak pernah dengar lagi. Macam kesedaran kurang sikit kat Malaysia ni pasal benda doomsday ni. Walaupun kita gelak lah, orang kata gelakkan orang yang cerita akhir zaman ni, tapi kita boleh fikir kalau lah berlaku perang nuklear ni, macam mana kita nak survive dari situ. Orang negara Eropah ni diorang plan lah, betul-betul bunker doomsday, apa macam mana nak pastikan ada food security kalau perang nuklear. Kita tak pernah fikir ke arah tu lagi, tapi kena fikir lah.
So kita kadang tak payah gelak sangatlah orang yang cerita akhir zaman ni. Kena fikir. Mula buat persediaan kalau berlaku situasi. Ada potensi tak Uthmaniyah 2.0 ataupun Neo Uthmaniyah untuk bangkit balik? Kalau Turki tu cukup kuat lah. Itu masalah dia. So hari ni Turki dia kata terlalu kuat pun tak, sebab dia kena jadi kuat. Dia kena dominasi ke atas negara Islam lain. Setakat ni tak nampak pun Turki dia dominasi ke negara lain. Dia cuba buat. So dia terlibat dalam perang di Syria, perang di Libya, perang dia terlibat konflik di Somalia untuk tunjuk dia ada pengaruh. Dia nak wujudkan balik pengaruh macam zaman Uthmaniyah. Tapi sampai hari ni dia tak betul-betul dominasi mana-mana negara Islam. Okey. Agaknya negara mana akan guna senjata nuklear dulu kalau terjadi perang dunia ketiga? Ni susah je sebab tak ada, sebab benda tu dia tak nampak untungkan siapa. Tapi kalau sebab sekarang Amerika ni bawa Trump ni dia nak buat orang kata Golden Dome. Dia satu plan, dia kata nak melindungi Amerika daripada sebarang misal, sebarang peluru berbantu, sebarang nuklear. So, Amerika dia ada cita-cita nak buat benda macam ni. Macam Israel buat Iran. Dia nak melindungi. So kalau dia dapat melindungi diri daripada serangan balas daripada kuasa besar lain, maksudnya dia boleh serang negara lain dengan bebas. So negara yang ada cita-cita buat benda tu yang paling bahaya. Tapi dia ada plan nak hilangkan orang kata nuclear deterrent ni. Perang nuklear tak berlaku sebab masing-masing ada keupayaan untuk balas balik. So kalau Amerika berjaya buat negara lain tak boleh balas balik kat dia lah boleh serang negara lain. Itu yang bahaya. Sebab tu orang bising bila Trump announce kan plan tu. China lah terus kecam, terus ketik. Itu soalan balik. Kan negara Israel tu dia ada polisi substitution option. Apakah dia akan jadi negara pertama yang tekan hutang dia boleh lah, mungkin dia akan tekan hutang ke atas negara yang tak ada nuklear mungkin. Sebab dia punya masa perang Yom Kippur dulu 1973 dia hampir dikalahkan oleh Mesir dan Syria. Ada ura-ura dia nak letupkan senjata nuklear sama ada kat Mesir atau kat Syria. Tapi Amerika tahu plan tu, terus paksa dia buat gencatan senjata. Tapi dia tak akan berani lancarkan ke atas negara kuasa besar yang ada nuklear. Okey, ini soalan yang tanya kita tahu yang Rusia ada nuklear yang paling banyak. Kedua bawah Amerika, ada Rusia ada 2,000, Amerika ada 4,000. Apakah bilangan senjata nuklear banyak itu melambangkan lagi kuat berbanding negara yang sikit senjata nuklear? Oh tak. Dia bergantung kepada orang kata delivery system lah. Tak ada banyak senjata ni dia tak usang pun. Rusia ni zaman Soviet dulu. Berbanding Amerika ni dia ada inventory, orang kata stok dia lagi baru. So dia bilangan dia tak melambangkan kekuatan, dia lebih penting quality bukan quantity. Nuklear ni sebenarnya ada sebiji pun tak cukup lah, tak payah banyak. Dia yang penting dia boleh cegah. Soalan menarik, kenapa Trump tak perlukan restu Kongres untuk serang Iran? So itu memang dalam kuasa Presiden. So Presiden boleh lancarkan serangan utara dan juga apa-apa kempen ketenteraan yang tak lebih daripada 60 hari. So kalau tu boleh termasuk tentera darat. So kalau dia yakin 2 bulan dia boleh jatuhkan Iran, dia tak payah Kongres. Tapi disebabkan orang biasa semua perang takkan lah kurang daripada 2 bulan. So kalau nak perang besar mesti dapat kelulusan Kongres. Tapi serangan utara memang Presiden boleh buat bila-bila masa. Sebab tu dari dulu lagi semua Presiden dia buat serangan udara. Ini kalau menarik, tadi Aiman ada sebut pasal kalau negara Islam jadi ahli konsul bisa bersatu adalah khalifah. Katakan Malaysia sebagai ketua, boleh ke negara-negara Arab terima Malaysia sebagai ketua negara-negara Islam? Malaysia setakat ni orang pandang ni dia macam orang tengah je. Tak, negara Islam macam Arab, Turki ni dia orang tak pandang Malaysia ni ketua lah. Tapi dia nampak Malaysia ni macam orang tengah. So kalau wujud NATO versus Islam, mungkin Malaysia akan jadi setiausaha agung pertama. OIC siapa setiausaha agung pertama? Tunku Abdul Rahman. Ya, Malaysia baik. Semua orang nampak Malaysia ni orang tengah je. Tapi kalau nak angkat dia jadi ketua, belum tentu negara lain setuju. Sekarang tu
Malaysia macam negara Islam maju yang Ya, betul. so banyak belajar sini. Tapi ketua ni dia tak boleh orang yang baik-baik. Ketua ni kena orang yang garang, dominan. Dia boleh jadi ketua. Paling-paling pun mesti lah. Mesti. Tapi itulah mesti dia ni. Soalan. Indonesia ada potensi agriculture. Ada mana? Dalam buku ni satu bab cerita pasal Indonesia, satu sub bab. So beli lah buku ni. Kalau cerita banyak ke live ni ada orang kata jadi orang Indonesia marah, orang Malaysia pun marah. Okey. Katanya dah. Boleh lah. Kalau tak ada soalan lanjut. Terima kasih. Soalan yang hilang. Terima kasih buku. Okay. So, kalau korang rasa perbincangan ni sangat menarik, saya tak boleh nak buat live 24 jam atau 30 jam. Tapi baca buku ni memang boleh faham semua persaingan kuasa antara kuasa besar. Geopolitik dunia memang ini buku khas untuk anda semua. So, belilah buku Adiwasa Merebut Order Dunia di beg kuning. Beg kuning bawah. So, boleh beli buku ni untuk faham pergolakan dunia hari ini dan apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Nanti video-video Aiman ni kita akan cut, kita akan upload kat TikTok, kita akan dulu. Jadi lepas ni kalau korang nak tengok, korang tunggulah bila jadual yang video-video Aiman ni kita akan cut, kita akan edit, kita akan masukkan dekat akaun Aiman. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Masa kita akan tanya. Surah Al-Fatihah. All their weaknesses must be exploited. Our turret has been destroyed. Launch attack. Has been slain. Launch attack. Understood. Request backup. Who doesn't miss the crazy? Launch attack.
Killing spree. Suasana